Salam sejahtera tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan berkongsi beberapa faktor pengurusan agro yang perlu kita perhatikan memandangkan harga CPO yang tinggi sehingga kita dapat mengoptimumkan sepenuhnya peluang keemasan ini. Seperti pada Ogos 2021, harga CPO sekitar RM4,000 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya iaitu RM2,000 lebih pada Mei 2020. Ini adalah kenaikan yang besar dan saya percaya kebanyakan pekebun kelapa sawit sangat berpuas hati dengan harga ini. Sebagai penanam kelapa sawit, kita bukan pedagang atau trader, jadi kita tidak dapat melakukan banyak hal dengan isu turun naik harga ini. Tetapi kita dapat meningkatkan pengurusan agro untuk meningkatkan produktiviti tanaman kelapa sawit. Ini kerana keuntungan anda dipengaruhi oleh hasil sebenar yang anda peroleh, iaitu ini bergantung kepada berapa tan kelapa sawit yang anda boleh hasilkan. Pendek kata, iaitu tanam kelapa sawit yang dapat anda bawa keluar dan hantar ke kilang kelapa sawit. Jadi, ada beberapa faktor hasil, iaitu potensi hasil genetik, faktor pengurusan hasil, dan faktor kehilangan hasil. Jadi ini adalah faktor-faktor yang akan menentukan hasil sebenar yang akan anda dapat dari kelapa sawit dalam definisi agromanagement. Pertama sekali, potensi hasil genetik ini ditaklifkan sebagai hasil teori yang dapat dicapai oleh kelapa sawit. Kunci pertama adalah untuk mendapat anak benih yang sah dari tapak semaian yang diperlakui. Contohnya yang diiktilaf oleh MPOB. Kemudian setelah ditanam, akan ada beberapa diskaun yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita boleh memperolehi hasil yang berpotensi. Contoh-contoh faktor yang akan diskaun ini ialah hujan, taburan cahaya, profil tanah, kepadatan penanaman dan sebagainya. Faktor-faktor ini memang sangat susah dikawal. Selepas itu, ada lagi dua faktor yang dapat diuruskan. Yang tadi saya nyatakan tu, potensi hasil genetik itu adalah faktor yang susah diuruskan dan susah dikawal. Contohnya hujan. Kita tidak boleh mengawal bila nak hujan, bila tidak boleh hujan. Jadi, untuk kedua-dua faktor yang dapat diuruskan ini, pertama ialah faktor pengulangan hasil. Contohnya seperti nutrien yang dimasukkan kepada sawit, baja-baja yang ditaburkan tu. Adakah pokok sawit mendapat makanan yang mencukupi? Lepas itu, sama ada kita menggunakan kaedah kawalan yang betul dalam masalah pelosak dan penyakit. Contohnya, jika pelepah sawit dilosakkan oleh serangga, jadi kapasiti fotosintesis itu akan terjejas. Dengan itu, kapasiti tanaman untuk membuat makanan sendiri akan terjejas juga. Contoh yang kedua ialah keadaan lemah, situasi lumpur lumpai yang akan bersaing untuk baja. Kemudian, kita ada satu lagi faktor, iaitu faktor kehilangan hasil. Contohnya, tandan busuk, tandan yang belum masak, ataupun buah-buah lelai, loose fruit yang tidak dikutip. Ini terutamanya akan berlakulah masa dalam mengambil hasil tandan kelapa sawit. Jadi, lepas semua faktor ini, barulah anda dapat hasil yang sebenar, iaitu hasil yang boleh anda kutip dan hantar ke pusat pengumpulan FFB ataupun kilang minyak. Jadi memandangkan salah satu faktor ini iaitu faktor pengulangan hasil. Contoh yang tadi saya nyatakan tu, nutrien yang kurang, baja yang tidak mencukupi, isu-isu masalah-masalah pelosak penyakit. Jadi semua ini anda boleh merujuk kepada rundingan agronomi. Ada pakar-pakar agronomi mereka yang akan tahu apakah makanan yang memang diperlukan oleh pokok-pokok sawit ataupun apa-apa isu yang dihadapi oleh pokok sawit. Ini boleh dikawal dan boleh diperbetulkan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada perundingan agronomi yang kita tawarkan. Selain khidmat perundingan agronomi, kita juga tawarkan khidmat analisis makmal. Jadi kita boleh menganalisis sampel baja, sampel daun dan sampel tanah di ladang kelapa sawit anda. Dengan ini, pendek kata, pokok sawit pun boleh menjalani medical check-up. So, dengan medical report, iaitu laporan makmal ini, kita akan tahu apa isu yang berlaku kepada pokok kelapa sawit anda. Sekian itu sesi perkongsian dalam podcast ini. Terima kasih.